Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syazana Loman bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman aktiviti sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Satu bengkel pemurnian penetapan sukan teras telah diadakan pada 2 hingga 4 Ogos bertempat di Putrajaya. Objektif penganjuran bengkel kali ini tertumpu kepada merumuskan kriteria bagi panduan pemilihan jenis sukan yang bakal dimasukkan sebagai sukan teras. Selain itu, hasil input daripada bengkel yang diadakan pada Mei lalu turut dibincangkan merangkumi takrifan sukan teras, kriteria dan konsep wajaran. Bengkel yang dikendalikan oleh bahagian korporat Majlis Sukan Negara itu dihadiri 28 orang peserta terdiri daripada 13 pengurusan tertinggi dan 15 ketua cawangan di bawah sektor pembangunan sukan yang turut dihadiri Datuk Ahmad Syafawi Ismail, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara. Bintang muda meningkat naik, Aira Azman muncul juara baru kategori wanita kejuaraan skuas kebangsaan edisi ke-38 selepas menumpaskan pemain lebih berpengalaman Nur Aina Amani Ampandi 3-1, 11-5, 7-11, 11-3 dan 11-9 dalam tempoh 24 minit. Lebih manis, ini merupakan kemenangan sulung beliau di kejohanan berprestis terbabit selepas 4 penampilan bermula 2018. Sementara itu, aksi final lelaki pula menyaksikan pilihan kedua Evan Yuan muncul juara buat kali kelima selepas mengenepikan pilihan utama Muhammad Adin Indraki 3-1. Yuan mengambil masa 56 minit untuk mengungguli kejuaraan dengan keputusan 11-6, 11-8, 6-11 dan 11-6. Seramai 40 peserta dan 14 jurulatih telah menyertai kem bakat kebangsaan sukan pelayaran yang telah berlangsung di Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan Majlis Sukan Negara Langkawi pada 4 hingga 6 Ogos 2023. Kem anjuran bahagian bakat dan pembangunan wanita ini telah diisi dengan pelbagai sesi pembelajaran bermula dengan asas dan peraturan pelayaran, sesi praktikal pemasangan layar, bacaan angin dan pelbagai ilmu teknikal pelayaran semasa pertandingan yang telah dikendalikan oleh jurulatih pelayaran kebangsaan. Pengarah Majlis Sukan Negeri Kedah, Zul Zuraidi Osman telah hadir pada majlis penutup dan menyampaikan sijil kepada peserta. Kontingen negara mencatat sejarah pada Tamasya Sukan Universiti Dunia di Chengdu, China apabila berjaya membawa pulang 1 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa melepasi sasaran 3 pingat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Atlet Wushu Tami Tan Hui Ling mengembirakan kem negara apabila meraih pingat emas pertama menerusi acara Kiang Shu Wanita. Kejayaan Tami itu menjadi tonik buat rakan sepasukan apabila 3 lagi pingat gangsa diraih menerusi Mandy Sebel, Kevin Lee dan Ang Ki Yu. Pasangan penerjun Kimberly Bong dan Ong Ke Ying juga tidak ketinggalan menyumbang pingat perak menerusi acara 3 meter papan anjal. Manakala sukan badminton menyumbangkan 2 pingat gangsa untuk negara menerusi acara berpasukan campuran dan beregu lelaki. Selain itu, perenang muda Brian Leong Zin Ren berjaya memadamkan rekod kebangsaan berusia 14 tahun milik Daniel Bego dalam acara 50 meter kuak kupu-kupu dengan catatan masa 24.35 saat. Sementara pelari sensasi 400 meter negara, Omar Osman turut mencipta rekod kebangsaan sebanyak 2 kali dalam tempoh 24 jam dengan mencatat masa 46.09 saat pada saingan akhir. Bengkel libat urus teras 1 wanita dalam sukan Siri 1 telah diadakan pada 9 Ogos bertempat di Hotel Pearl, Kuala Lumpur. Bengkel sehari anjuran pejabat Pusurujaya Sukan Malaysia itu turut melibatkan seramai 65 peserta dari Persatuan Sukan Kebangsaan. Antara intipati yang dibincangkan termasuklah taklimat pemahaman Akta Pembangunan Sukan, perlembagaan dan tanggungjawab Badan Sukan, perlesenan dan tata cara pengurusan mesyuarat agung dan penyediaan laporan mesyuarat serta kewangan Badan Sukan. Persiapan kontingen negara menjelang Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 yang bakal berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober semakin giat dijalankan.
Beberapa sukan kini berada di peringkat akhir persiapan dan minggu ini kami sajikan kepada anda berita terkini dan perkembangan atlet-atlet negara ke arah tamasya terbesar Asia itu. Atlet Jiu-Jitsu negara Cassandra J. Poyong bakal terbang ke Brazil bagi menjalani latihan intensif selama 5 minggu bagi menghadapi tamasya sukan Asia Hangzhou. Beliau yang berasal dari Sabah bakal berlepas ke Rio de Janeiro pada pertengahan Ogos bagi membolehkan beliau mengasah teknik dan gaya persembahan bersama seorang pakar Jiu-Jitsu di sana. I will be traveling to Brazil to do a training camp there, training with the Brazilians and training with so this gym I'm going to, the head coach over there is a female, and she has won a lot of competitions over there with high profile people, and recently she just won second place in this big high profile competition. So I'm really excited to train with her. I'm really excited to get to know the Brazilian ways of training, and to learn why are they so passionate about Jiu-Jitsu, and hopefully bring that back to my competition as well as to fellow Malaysians. Cassandra yang ditemui semasa sesi lawatan Ketua Kontingen Sukan Asia Hangzhou ke Pusat Latihan Seni Mempertahankan Diri di Bangsa pada 6 Ogos bukanlah satu nama asing kerana pada 2019 beliau pernah mencuri perhatian peminat sukan negara apabila meraih pingat emas di kejohanan Jiu-Jitsu dunia di UAE untuk kategori bawah 55 kg selain membawa pulang pingat perak di Tamasya Sukan Si Manila pada tahun yang sama. Pertama kali bersaing di pentas sukan Asia, dia tidak mahu memikirkan sebarang tekanan dan terus optimis untuk memberi persembahan terbaik di tamasya itu nanti. I know a lot of them. They are very high level. When we go there, we fight people from all different types of belt. Of course, black belts, brown belts. So the challenge will be the people who have trained longer than me. That is also why I'm going to Brazil. I'm hoping to get ahead of these people. As you know, Jiu-Jitsu in Malaysia is super new. So, but we still want to prove to the world that, hey, we can do it. We deserve to be here. Kita beralih ke perkembangan pasukan rugby 7 sebelah negara. Dalam usaha skuad Bunga Raya memperbaiki pencapaian pada Tamasya Sukan Asia 2018, pasukan itu perlu mengekalkan tahap kecergasan pemain selain mengelakkan mereka daripada mengalami sebarang kecederaan. Skuad Bunga Raya 7 sebelah kebangsaan menggalas cabaran berat untuk berada dalam kelompok 4 terbaik pada Sukan Asia Hangzhou, China bulan hadapan. Namun, menurut Ketua Jurulatih Nik Safwan Ismadin Nikman, beliau dan anak buahnya akan sentiasa berfikiran positif bagi mencari penyelesaian dalam usaha mencapai sasaran berkenaan dengan mengadakan perlawanan ujian ataupun pendedahan bersama beberapa pasukan Asia. Saya katakan ialah kita nak cuba adakan beberapa perlawanan ujian lah. Tapi setakat ini masih lagi dalam perancangan dan kita masih lagi menunggu jawapan sama ada kita layak masuk ke Action Series ataupun tidak. Sekiranya tidak layak masuk, kita akan cuba mengadakan satu lagi perlawanan ujian mungkin dalam hujung bulan ni. So daripada situ saya boleh lihatlah tengok setakat mana kemampuan pasukan Asia untuk tahun ni. Kalau ikut dalam perancangan, kita ada 2 negara yang mana kita nak pergi, ya, antara Thailand dan juga Chinese Taipei. Tapi apa-apa pun kita belum mendapat jawapan daripada sebelah sana lagi. So kita masih lagi menunggu. So apa-apa pun mungkin selepas 10 hari bulan mungkin kita akan tahu sama ada kita layak pergi ke series atau pergi ke perlawanan ujian. Setakat ini, pihaknya masih belum membuat senarai muktamad kerana masih melakukan proses pemilihan 13 pemain untuk menguatkan lagi skuad ke tamasya sukan berprestij itu. Kalau ikut dalam long list sekarang ada 16 orang. Yang mana masih lagi kita cakap dalam proses pemilihan yang mana saya belum tetapkan lagi 13 orang tu. So apa-apa pun selepas hujung bulan ni mungkin saya akan dapat nama 13 untuk daftar Sukan Asia. Untuk rekod, skuad Bunga Raya menduduki tempat ke-5 pada Sukan Asia edisi 2018 di Jakarta.
pertama kali beraksi di Tamasya Sukan Asia, penerjun sensasi negara Bertrand Rodic Lises bercita-cita mencipta kejutan untuk membawa pulang pingat dari Tamasya Sukan berprestij itu. Atlet berusia 18 tahun dari Sarawak itu juga tekad meningkatkan darjah kesukaran terjunannya bagi memudahkan laluan untuk menempatkan diri di podium. Bulan lalu, Rodic muncul atlet pertama negara yang layak secara merit ke Sukan Olimpik Paris 2024 selepas menduduki tempat ke-10 pada saingan final 10 meter platform lelaki menerusi kejohanan dunia Fukuoka, Jepun. Untuk tamasya di Hangzhou, tentunya beliau bercita-cita untuk mencipta kejutan dan membawa pulang apa sahaja warna pingat buat negara. For me, of course, a medal spot lah. A bronze medal, a silver medal. Anything is possible. Macam in Fukuoka, tak expect pun. Even though it's preliminary, I finished top 3, which is also unexpected. I tak fikir pun boleh tu. But then they said anything is possible. So if really can win a spot, then yeah, why not? Beliau yang menyasarkan untuk bertanding dalam acara 10 meter platform dan 10 meter platform seirama bergandengan dengan Enrique Harrell kini dalam usaha meningkatkan darjah kesukaran terjunannya demi menghadapi cabaran besar terutamanya dari negara Jepun dan China. Pressure tu confirm ada because all this while dekat Malaysia perempuan yang kuat for diving, and then now currently my nama tengah naik, so for sure people will look at me and everything, but pressure is always there if you are in any sport for sure, but then you just have to face it lah. Cuma kali ni punya pressure lagi tinggi. Menurutnya lagi, skuad terjun kebangsaan akan berangkat ke Sichuan, China minggu hadapan untuk menjalani latihan intensif sebelum memulakan cabaran di Hangzhou. Dalam pada itu, Ketua Kontijen Negara ke Sukan Asia, Datuk Chong Kim Fat, mengakui bahawa kontijen negara berdepan cabaran berbeza dalam misi memburu pingat emas di Hangzhou. Ini kerana acara yang sering menyumbang pingat seperti Sukan Tempin Bowling tidak dipertandingkan tuan rumah pada edisi kali ini. Ketua Kontijen Negara walau bagaimanapun tidak mudah berasa panik dan percaya acara-acara dari sukan lain juga mampu menghadiahkan kejutan dan kilauan pingat di tamasya itu nanti. Masalah kali ini di China kita dapati beberapa sport yang penting tidak dijalankan di Hangzhou. Ini yang salah satu, bukanlah kita dah tolak tanggungjawab. Macam 2018 Jakarta, kita ada bowling yang selalu bowling akan mencontribute kita medal. Tak salah 2 medal, gold medals di tengah. Tapi kali ini Hangzhou sudah tak ada. InsyaAllah lah kita cari akan dapat lain membudak, akan menggerakkan mereka. That's why tadi saya kata fight for the goal, go for the goal, athletics, one mindset only. Tak ada lain. Jangan fikir lain. Just on that point, just go. Bertanya mengenai sasaran pingat untuk tamasya kali ini, Datuk Kim Fat berkata, satu bengkel penetapan sasaran pingat bakal diadakan pada 22 Ogos ini bersama Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Persatuan Sukan yang terlibat. Sasarannya kita akan diadakan satu bengkel 22 hari bulan. Kerana kita 2022 Hangzhou kita all very disciplined and we work together with all the media. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, jom kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Sehingga bertemu lagi di edisi akan datang.